Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, apa khabar semua? Kita bertemu lagi sekali dalam satu lagi majlis yang agak panas sikit malam ni. Kita cerita tentang sesuatu yang kita semua tidak sunyi daripadanya, iaitu kerana mulut badan binasa, kerana pulut santan binasa. Mana yang betul ya? Santan ke punya salah, pulut punya salah ke? Tapi apapun beginilah, sebab lidah tu tak bertulang, betul tak? Maka dia lembut. Jadi kita senang keluarkan apa yang kita nak kata. Kadang-kadang orang kata kat kita, macam mana you nak jawab? Suka hati aku lah, aku nak kata apa mulut aku kan? Macam mana tu? Macam mana you nak jawab? Engkau ni peduli apa? Sebab selalu juga kadang-kadang kita tengok di internet, di inilah social media, orang bergaduh-gaduh. Ada yang orang penyokong si A ni kata, kau gaduh apa? Kau peduli apa? Dia nak buat apa dia sukalah. Yang dia ni kononnya dengan niat baik, nak beri teguran. Oh, kena lanyak. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, itu di internet. Tetapi sesama kita pun kadang-kadang berlaku disebabkan kita tersalah cakap. Kadang-kadang ialah silaturahim kita ataupun hubungan kita jadi renggang. Betul tak betul? Kan, sehingga kan kita boleh sampai jadi apa orang kata, ada isu pula antara, terutama sekali kalau suami isteri lah. Betul. Kalau you nak kata apa pun ikut mulut you je, tapi kalau orang yang menerima sebutan-sebutan pembendaharaan, pemilihan kata-kata you tu kadang-kadang lebih tajam dari pisau kan. You pernah dengar orang kata lidah ni lebih tajam daripada pisau, sebab kadang-kadang dia memang boleh mengangkat semangat kita, bagi mereka yang pandai bagi semangat, tapi dia juga boleh menghancurkan semangat kita. Betul tak betul? Terutama sekali kalau kita ni masih lagi muda, kalau orang tua kita, maksudnya ibu bapa kita terutama sekali menegur kita, walaupun kadang-kadang mereka tu agak ketinggalan pengetahuan ataupun agak kuno, tapi disebabkan kita tu menghormati mereka, kadang-kadang kita kecil hati juga dengan teguran-teguran. Tapi orang dengan mulut, saya orang utara panggil mulut capui. Tahu tak? Capui ni dia pakai nak lepas je, tahu tak? Jadi ada orang buat kajian di Amerika Syarikat. Jangan main. Ada orang buat kajian. Dia profesor ni, kod-kod lah. Nanti orang kata saya pandai-pandai pula buat cerita kan. Maklum saja, disebabkan internet ni bebas, nak kata apa pun. Ada beberapa kali saya kena lanyak netizen. Saya tak mau sebut nama, tapi saya biarkan anda yang bijaksana membuat keputusan sendiri. Sebab kadang-kadang tu kalau saya nak lawan balik, saya pula jadi macam kartun juga jadi. Sebab pemikiran mereka dengan kita tak sama, dan kita pun berhati-hati atas apa yang kita keluarkan. Jadi malam ni Profesor Lisa daripada USA, neuroscientist, dia kata setiap kata-kata kita ni keluarkan, ataupun terutama sekali dengan riak muka kita, maksudnya kedut tak kedut kening ni, kita buat mulut kita dengan muncung tak muncung, kadang-kadang kan signal muka, tengok riak muka pun kita dah tahu orang ni tengah meluat kat kita ke apa-apa. Jadi tuan-tuan sekalian, saya fokus kepada kata-kata saja pun dah kata profesor ni memberi kesan kepada otak penerima ayat-ayat yang digunakan tu. Jadi berhati-hatilah, sebab dia tak akan berkata-kata kalau dia jenis yang pendiam. Kalau dia lawan tu jadi panjang cerita, betul tak? Jadi otak dan sistem neuron kita tu akan terganggu. Itu dah confirm. Dengan you berkata-kata, berarti tidak kosong lah gegaran atau gelombang kata-kata you tu, vibration, atau saya guna perkataan aura kita yang kita lepas melalui kata-kata, itu amat berbahaya. Sebab dari segi medical, dari segi kesihatan, dia mengganggu berbagai sistem. Sistem pernafasan, sistem jantung dan sistem otak kita. Sesuai juga kalau you sendiri pun kadang-kadang bertukar
nafas you bila you cakap dengan tegas atau garang atau marah, atau tak, ataupun dengan iri hati, lain macam dengan orang yang penyayang, cakap dengan penuh orang kata apa, hormat, sopan, santun. Sebab apa? Kita kena tahu kita ni sebenarnya adalah manusia yang orang panggil social being. Kita dalam keadaan yang bersosial. Kita tidak pernah duduk berseorangan. Jarang. Saya tak pernah tengok lah siapa yang boleh survive dengan hidup seorang diri. Boleh jadi gila lah kalau kita lah kan. Jadi otak kita ni dia sensitif kepada apa yang dia terima. Jadi wire-wire yang dia panggil neuron, dia punya sambungan dendrites dia tu, synapse dia semua tu ada bermilion-milion dalam otak kita tu. Dia akan bertukar bila menerima perkataan-perkataan yang tak sesuai ataupun dia rasa tak sedap dengar. Dan kadang-kadang persepsi orang pun kadang-kadang berlainan. Tambahan pula kalau you bagi perkataan yang memang straightforward, teruk-teruk punya, lagilah dahsyat. Kalau sindir pun orang dah boleh salah tafsir dan terasa, bahkan kalau you bantai terus. Baik, siapa di sini yang dalam ikutan saya ni, maksudnya you follow saya ni, yang agak-agak kaki lepas je, ada kat sini tak? You mungkin tak tahu ni, cuba you tanya partner you. Partner you pun tak berani kata apa-apa kat you lah kan. Kalau kata malam ni tidur tengok muka kat dinding lah nanti, faham tak? Sebab orang yang suka mengata ataupun orang yang suka lepas cakap ni, mereka sebenarnya sensitif orangnya, dan dia boleh kata tapi orang tak boleh kata kat dia. Bila kata-kata dengan, saya kata apa tadi, dengan aura you, riak muka tu, dia merupakan regulator pada sistem-sistem yang saya kata tadi. Kalau dua-dua bercakap baik, benda yang memberi semangat sesama sendiri, cerita yang seronok, didengar oleh dua belah pihak, tak ada siapa yang kalah, tak ada siapa yang menang, dia sebenarnya menjaga balik sistem pernafasan, sistem jantung, bagus untuk otak. Jadi malam ni anda kena tahu dia memang ada kaitan dengan sistem yang besar-besar dalam badan kita. Organ seperti jantung, paru-paru dan otak. Dahsyat tak? Tiga-tiga ni memang kalau tak jaga memang susah lah kita. Betul? Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Jangan main. Kadang-kadang kalau kita tak bersuara pun, naik kening sebelah je. Saya tak boleh buat kening sebelah ni. Setengah orang dia boleh orang panggil frown, tahu tak, frown, ataupun muncung mulut macam tu ke, buat ejekan tanpa bersuara ke. Ini semua akan mempengaruhi orang sebelah you ataupun mereka yang mendengari suara you, faham? Okay, so you kena tahu semua ni, sebab lain kali bila you nak bercakap, saya akan bagi sekejap lagi 8 ke 10 adab untuk kita ikuti ataupun cuba-cuba ikuti. Kalau tak boleh semua, kurang-kurangnya ataupun sekurang-kurangnya at least half of it you kena ikut juga. Nanti saya bagi, boleh? Sementara tu saya nak cerita juga, dia memberi kesan kepada hormon. Boleh bertukar hormon you kalau selalu berpartner ataupun ada kawan satu pejabat ataupun bos yang suka melontar perkataan-perkataan yang dahsyat-dahsyat yang memang you tak tahan dengar ataupun tak sepatutnya dilontar pada you. Ini yang jadi bahaya. Jadi yang sebelah bahagian rohaniah pula, telah berkali-kali ustaz kita kata kita kena jaga mulut kita, betul tak? Sebab tanggungjawab kita nanti untuk kontrol diri kita dari segi percakapan. Dan sampai ada beberapa ayat pun tadi saya terbaca, dan dalam kajian saya tu ada beberapa ayat yang dahsyat-dahsyat. Line dia semacam di ayat 83 surah Al-Baqarah. Saya suka dengar ni. Dia kata firman Allah SWT, berkata-katalah dengan orang lain dengan cara baik.
Jadi apa lagi kita nak? Jadi kalau orang pula kata benda yang tak baik kat kita, apa kita nak buat? Ni satu lagi isu yang menarik kan. Kita tak cakap benda tak elok, tapi orang yang cakap benda tak elok, menyindir kita, perli kita, kata kita cap ayam lah, kata kita penipu lah, semua tu tak apa. Okey. Yang penting you kena membawa kepada pendamaian. Orang yang betul-betul profesional, orang yang betul-betul ingin ke arah syurga. Ni sampai ke syurga ni, dia memang bertanggungjawab kepada apa yang dia cakap, dan kalau dia mempengaruhi hingga berlakunya satu pertengkaran, maksudnya membakarkan lagi, maka berjawablah nanti. Jadi saya menasihatkan bagi mereka sesama sendiri di rumah atau di pejabat ataupun di sesawang pun, maksudnya di internet, terutama sekali zaman sekarang ni senang je, you buka TikTok kan, you buka FB live, selalunya IG dah kurang dah sekarang sikit, YouTube pun dah kurang, tapi ramai main bantai belasah aja, sebab mungkin tak sempat orang nak check apa you kata kan. Tapi bagi saya, kita doakan orang-orang yang ingin bercakap benda yang agak kasar, tidak sopan, dan memang niat dia nak menjatuhkan orang lain ataupun menghina, dan kadang-kadang menggunakan perkataan yang dahsyat-dahsyat sehinggakan kalau setengah orang saya biasa tengok sampai orang menangis. Kalau takat menangis saja tak apa, tetapi saya biasa tengok orang sampai jadi hysterical. Tahu tak hysterical? Orang jadi macam nak gila. Dia meronta-ronta, dia menjerit-jerit sebab saya tak tahu apa perkataan yang terlalu sensitif, tapi lain orang lain dia punya fuse dia tu. So you jangan main. Ada setengah orang kalau you sebut pasal ibu ke, dia melanting nanti kan salah, ataupun pasal ayah dia ke, anak dia ke, ataupun apa-apalah, pasal badan dia ke apa, jangan salah sebut. Okey. Sebab tu kita tak boleh langsung, kalau benda yang palsu lagi tak boleh bawa cerita lah. Kalau nak menyebarkan benda-benda yang memfitnahkan orang lain, lagi tak dibenarkan. Dan pula tu kadang-kadang you suka sebarkan kepada orang lain, nak mencari pula follower supaya menyokong you. Dan yang menyokong ni pun tanpa menyiasat pun sokong juga. Okeylah, saya sebagai kawan dengan anda sekarang, D&D Warrior, you sendiri decide sama ada nak percaya siapa yang bercakap. Itu terserah pada anda, itu kuasa anda. Tetapi ini dia 8 ataupun 10, saya bagi 7 pun dah lebih daripada cukup ni. You boleh ikut tak? Nombor 1, dengar ya, supaya kita bersama-sama belajar mengingati sama sendiri, terutama sekali bila kita dah meningkat umur. Memang kita kena banyak sabar, dan kita harus mendoakan terus kebaikan pada mereka. Semoga mereka dapat nampak hikmah-hikmah pelajaran daripada kesalahan mereka, walaupun mereka tak nampak, tapi tak jadi masalah. Bagi saya, kita dulu kena betulkan diri kita, iaitu nombor 1, berfikir dahulu sebelum bercakap. Ni very easy to say but very difficult to do, betul tak? Bercakap senang lah kan, tetapi nak berfikir sebelum bercakap ni dahsyat. Sebab siapa tahu kenapa kalau dapat teknik ni asahkan dan dijadikan manfaat untuk kita sampai bila-bila pun, kalau kita ambil katakan 5-10 saat pun cukup untuk berfikir, terutama sekali kalau isu-isu yang terpaksa kita bagi jawapan yang lebih serius, bukan benda-benda yang santai. Sebab kalau kita tak fikir langsung, kita pakai langgar aja dan ikut pula kawan cakap, kadang-kadang dia akan memberi kita signal apa yang di dalam hati kita. Maksudnya sama ada hati kita baik atau busuk, atau inilah dengki atau hasad ataupun pahit. Dah kena seksa dulu, didera dulu, nak lepas kat orang lain pula sekarang ada. Kita boleh nampak hati dia tu. Sebab tu orang kata hati kau ni busuk lah. Memang betul. Sebab daripada mana tahu hati busuk? Bukan you pergi cium hati dia, betul tak? Tak boleh nampak. Yang boleh ialah kita dengar cara dia cakap dan apa yang dia cakap. Maka itulah
Jangan asal nak bicara je. Orang kata jangan asal nak cakap je. Setengah orang kan macam tu, boleh je dia buka je mulut dia. Orang sebenarnya kalau cakap kosong, setengah orang kata dia otak dia pun kosong. So berhati-hati kalau you cakap tak ada makna, tak ada kesan yang betul dalam perbincangan, dalam ni lah bicara yang agak serius, you nak buat sesuatu statement tu, be very careful, sebab nanti orang kata otak you kosong. Jangan main. Nombor 2 ialah dengar dengan baik bila orang bercakap. Ni lagi satu masalah. Saya pun kadang-kadang suka sangat nak masuk, tak sabar nak bagi orang cakap. Sebab apa? Kadang-kadang lama sangat dia cakap pula. Macam mana you nak masukkan tu, kita dah belajar cara you nak cuit supaya dia boleh benarkan you bercakap pula. Ada. You pernah tengok tak orang yang tak mau berhenti cakap? Ada kan? So you jangan jadi macam tu. Menggunakan bahasa yang baik dan sesuai. Sebab saya tengok dalam internet, mentang-mentang orang tak kata apa pun, tak tegur, punya dahsyat dia punya cara bahasa, tak ada lagi dah sopan dan santun, macam tak kisah kau nak kata apa pun. Kan saya kata tadi, aku punya mulut, aku punya suka lah. Siap kau. Kalau tak jawab kat sekarang kat sini pun, jawablah kat sana nanti. Okey. Rasa hormat dan rendah diri tak ada langsung. Kalau you tak ada benda ni, itu yang menjadikan kata-kata you jadi kesat dan jadi sombong bunyinya. You tak payah kata you ni ataupun nak buktikan you sombong. Orang akan kata you sombong dengan cara you bercakap. Sebab tu orang narsistik, pernah saya buat dulu kan, narsistik maksudnya I saja, I, me, myself all the time. Bahaya sangat. Okey. Lagi jangan menghina. Bila you nak bercakap, tak usah kalau boleh menghina. Terutama sekali suami isteri, tak payah hina-menghina, dahsyat. Sebab hina ni ringan mulut. Kalau dah mula 1-2 ayat, dia tambah punya macam-macam nanti, daripada personal sampaikan family pun you membabitkan orang tua-tua pula dengan tak pasal-pasal yang dah meninggal pun you buat cerita lagi. Keturunan pula lagi you sambung pula. Menghina sangatlah tu. So tolong jangan menghina. Apa pun you buat, jangan. Jangan kata orang bodoh, jangan kata orang tak pandai. Tak usah. Just don't say. Okay? Fokus pada topik. Setengah orang tak fokus. Maksudnya suka merewang-rewang. Berhati-hati. Jangan terlalu banyak cakap. Yang penting jangan lebih-lebih. Sebab tu bila you bagi pendapat, jangan nak paksa orang terima. Itu yang kadang-kadang orang malu alah, terima je lah. Sebab you dah perangai macam tu, apa you kata mesti orang kena terima. Okay. Lain pada tu saya kira dah cukup. Malam ni banyak lagi teguran yang saya boleh bagi, tetapi berhati-hati. Lain kali Okey, berhati-hati. Sebab dengan kata-kata saja kita kadang-kadang sampai boleh gugur akidah kita pun. Ayat kita gunakan tu boleh sampai jadi kufur pun. Sebab dalam dunia mencari akhlak yang baik, mereka berkata cuma 4 yang paling penting, iaitu berkata-kata, apa yang you kata, cara you pakai mulut you, cara you punya muka, jaga muka macam mana, lepas tu dengan body language you lah, lepas tu pakaian you pun mustahak, dan last sekali ialah yang paling kuat ialah perbuatan lah, of course, apa tindak laku you. So jangan sampai orang kata you terlupa apa yang saya cerita malam ni, tapi kita amat pentingkan dengan percakapan, sebab itulah yang kita lazim buat. Yang terlalu banyak kali kadang-kadang kita terlupa diri. Saya ingin mengingati diri saya, dan kalau boleh saya ingatkan anda, bersama kita mengingati, sama-sama mengingati, supaya kita tidak membawa kepada apa orang panggil, letupan-letupan yang tak perlu berlaku dalam hidup kita. Faham tu? Alright. Cukup dulu saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Dan kita doakan sekali pada mereka yang mulutnya celupar tu, biar Allah membuka hati mereka supaya tenangkan sedikit, dan kita nak mereka kenal siapa mereka sebenarnya.
So siapa yang kenal kawan-kawan tu, tolong bagi sedikit sebanyak malam ni punya point supaya mereka boleh improve dari satu tahap ke tahap yang lebih, orang kata apa, mendekati Allah SWT. Betul, Allah memang suka pada mereka yang berbaik-baik dan tak suka bergaduh. Betul? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia anda saya harapkan bahagia dan akhiratnya syurga, senyum-senyum sokmo, dan jangan lupa untuk kita let go and feel good all the time. Okey? Terima kasih. Apapun, kita jumpa lagi. Bye.